Salam sehobi semua, salam sehobi dan Assalamualaikum pada rakan-rakan yang beragama Islam semua. Okey, kali ni di JB Channel saya nak kongsikan 2 tips untuk membuatkan jebak kita ataupun anggar kita lebih sedut. Kadang-kadang kita biasa berjumpa keadaan yang di mana burung hutan tu bijak ataupun celil lah, ataupun kadang-kadang dia suka main rama-rama tu kan, rama-rama dekat anggar kita. Anggar contoh macam ni lah kan. Contoh anggar macam ni kadang-kadang burung hutan tu dia suka hinggap tu, dia main rama-rama macam ni, lepas tu dia ni lah, pergi ke tempat lain lah. Pasti ramai yang alami keadaan ni. Jadi dekat sini saya nak kongsikan tips lah. Okey, dekat sini korang boleh tengok ada 2 bekas. Satu yang ni, satu yang ni. So kita kali ni kita tak nak simpanan rahsia ni lah. Kita bagi ni, saya kongsikan cara-cara nak buat jebak atau anggar korang lebih sedut ataupun berjaya memukau burung hutan. Burung celil pun kadang-kadang walaupun dia rama-rama 2-3 kali pun, macam mana pun tetap akan pijak anggar juga. Kita ni lebih kepada mengkaji lah, mengkaji. Biasanya saya buat satu benda, lepas tu saya try. Okey, nombor 1 korang boleh tengok ni. Sapukan je macam ni kan. Kalau korang rasa besok korang nak mikat tu kan, hari ni buat siap-siap. Okey, bahan yang nombor 1 ni adalah tanah liat. Kalau boleh, kalau korang dapat tanah liat yang ada dekat kawasan Selut, kan ada satu tanah liat yang colour putih-putih tu kan, dekat tanah Selut hitam tu kan. Lagi baik lah, lagi bagus pakaikan tanah liat macam tu. Sebab saya dekat sini susah sikit nak dapat tanah liat yang jenis tu. So saya pakaikan yang colour kuning, tanah liat yang colour kuning. Sebab colour kuning ni pun bila dia dah kering pun dia nampak macam kuning-kuning sikit, berkapur-kapur sikit. Okey, inilah saya nak kongsikan kepada anda. Yang kedua ni, bekas ni. Ini orang kata lebih mujarab lah, lebih mujarab. Yang bekas ni lebih mujarab daripada yang bekas nombor 1 ni. Okey. Sekejap saya tunjukkan. Nampak ladung saya kan? Nampak ladung kan? Okey. Apa yang ada dalam ni, ada dalam ladung saya. Ni adalah najis burung yang saya telah ambil daripada ladung. Okey, saya sapukan je. Dan kalau nak tahu doa dia, sekejap lagi saya akan tunjukkan kepada korang. Saya akan bagi tahulah pada korang apa doa dia. Khas untuk orang Islam khas untuk orang Islam. Okey. Saya nak ceritakan Okey. Mungkin ada yang tertanya-tanya lah, kenapa saya sapukan benda-benda ni? Kenapa saya sapukan benda-benda ni dekat anggar? Okey, ada beberapa sebab lah. Salah satu sebabnya, tanah ni kalau korang bau, dia ada macam sejenis bau tau. Ada sejenis bau lah, bau tanah kan, bau tanah. Begitu juga dengan bau najis burung-burung ni.
Jadi daripada situlah saya dapat kajian saya rasa iyalah. Iyalah, tanah ni ada bau. Kita tak, semua burung dia dah tahu dah. Tanah tu apa dan bau tanah tu. Begitu juga dengan najis ni. Najis ni jadi dia akan beranggapan yang dekat kita punya anggar ni dah ada burung-burung yang dah hinggap dekat sini, dekat anggar kita ni. Jadi dia tanpa rasa ragu-ragu kan, tanpa rasa ragu-ragu, dia pun pijak lah. So inilah yang dapat saya kongsikan untuk anda. Dan pada sahabat-sahabat memikat semua yang beragama Islam, saya tambahkan lagi satu benda. Okey, biasanya saya mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat pemikat kita faham doa Nabi Sulaiman ke kan. Mungkin diorang lebih hebat daripada saya ni, dia lebih tahu ayat ni kegunaan dia untuk apa. Jadi saya gunakan ayat Nabi Sulaiman, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diingatkan, niat kita kena betul lah. Janganlah kita bila kita dapat burung tu, bila kita dapat burung yang tengah menyuapkan anak pun kita ambil kan. Jadi kalau kita nampak burung tu menyuapkan anak, okey, kita lepas. Lagi satu, jangan aniaya haiwan bila kita nampak tu kan. Andai kata bila kita dah baca apa tu semua, kita tapau burung ni pula, burung pipit pula, kita tapau burung murai pula, kita tapau burung lain pula, jangan aniaya burung tersebut. Sebab pasal apa? Sebab kita dah bacakan ayat dekat situ. Jadi sesama kita makhluk ni, kita janganlah aniaya. Kita dah beria-ria, kita dah pakai dah apa benda, kita sapu tanah ni, lepas tu kita dah bacakan ayat pula, lepas tu niat kita pula tak betul. Niat kita tak betul pun tak boleh jugalah. Jadi dah salah kat situ. Jadi inilah yang dapat saya kongsikan untuk anda semua. Jadi untuk sahabat terkukuh pun boleh juga cuba macam ni. Biasanya saya akan celurkan je lah. Saya celurkan dalam air tanah tersebut. Kadang-kadang saya celupkan je dalam air najis tu. Okey, lepas tu besok tu baru saya mikat. InsyaAllah. Boleh cuba. Kadang-kadang kita nak janjikan pun, kita nak janji 100% tu pun tak boleh juga. Sebab ni kuasa Tuhan. Jadi kalau ada rezeki kita nak menapau, InsyaAllah menapau. Dan nak kata burung ni macam mana orang kata, kalau dalam 100% tu kita nak kata burung ni boleh terberdaya pun susah juga kan. Sebab benda ni benda alam kan. Kadang-kadang ada setengah burung tu yang betul-betul celir tahap, orang kata bahasa kita sekarang, tahap gaban tu memang kita tak boleh buat apalah kan. Belum sampai rezeki kita tak boleh buat apa. Dan andai kata ada terkasar bahasa ke, okey, saya minta ampun. Okey, dan semoga ilmu ni bermanfaat untuk semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan semoga menapau dengan banyak, dan semoga berjaya menawan burung hutan target. Kita sampai jumpa lagi di JP Channel. Okey. Dah agak kering sikit. Jom, boleh masukkan bibi ke ataupun pikat. Jom kita test. Kita test jebak ni. Alhamdulillah, tapau. Setelah orang kata
setelah hampir 1 jam. 1 jam lah juga. Nanti kita ni lepas kita buat anggar tu, kita sapukan dengan ni barang special tu. Sekejap Tengok. Tapau. Apa yang korang boleh tengok Tengok, cuba tengok ni. Dia tengok ada tanah liat. Tengok. Jadi walaupun burung ni tak berapa garang tadi, tak ada nak merama-rama, dia terus pijak anggar je. Nampak? Tapau. Alhamdulillah.